Hai semua, apa khabar? Selamat kembali dalam sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Kita masih lagi di unit 15, sikap yang baik. Kali ini tajuk yang kita akan pelajari adalah bantu-membantu. Dan jika pada pelajaran yang lepas kita telah mempelajari ayat penyata, kali ini kita akan belajar tentang ayat tanya. Jadi, jom kita mulakan. Baiklah murid, seperti biasa cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Ayat ini kita boleh lihat daripada tajuk dia saja kita dah tahu bahawa ayat itu digunakan untuk bertanya ataupun menanyakan sesuatu hal. Kalau dalam penulisan ia dalam bentuk soalan dan kebiasaannya di akhir ayat tersebut ada tanda soal. Jadi untuk lebih jelas lagi kita lihat contoh-contoh ayat tanya. Yang pertama, apa yang kamu buat di sini? Inilah tanda soal. Yang macam telinga ni, ini tanda soal. Jadi ini adalah ayat tanya. Kemudian, kamu hendak pergi ke mana? Pun sama diakhiri dengan tanda soal, bukan noktah ataupun titik, betul tak? Dia diakhiri dengan tanda soal. Contoh yang ketiga, berapakah bayarannya? Pun sama, kita boleh lihat tanda soal di hujung ayat. Dan akhir sekali yang keempat, ada apa-apa yang saya boleh bantu? Ini pun sama, diakhiri dengan tanda soal. Dan jika anda boleh dengar intonasi semasa cikgu membacakan ayat tanya ini, ia berbeza daripada cikgu membacakan ayat yang biasa. Di hujung dia ada rima seolah-olah kita bertanya. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Apakah yang kamu buat di sini? Jadi intonasi semasa kita membacakan ayat tanya ini berlainan sedikit daripada ayat-ayat yang biasa. Okey, selain daripada ini, banyak lagi contoh ayat tanya yang kita boleh jumpa jika kita melakukan banyak bacaan. Jadi kalau anda rajin membaca, anda akan jumpa banyak lagi contoh ayat tanya ini. Tapi untuk kali ini kita lihat 4 contoh ini terlebih dahulu. Yang pertama, fungsi ayat tanya iaitu untuk menanyakan sesuatu hal. Kemudian biasanya ia diakhiri dengan tanda soal. Seperti ini. Okey, cikgu harap anda semua faham apakah yang dimaksudkan dengan ayat tanya. Senang kan? Sekarang anda boleh rujuk buku teks di halaman 94. Di situ anda akan boleh lihat satu petikan yang bertajuk bantu membantu. Aktivitinya adalah membina ayat tanya berdasarkan bahan. Ini adalah bahannya, iaitu petikan ini, dan kita perlu membina ayat tanya. Ada beberapa ayat tanya telah diberikan untuk kita di sini. Okey, tetapi ada 3 lagi ayat tanya yang kita perlu bina. Okey, jangan risau, kita akan bersama-sama membina ayat tanya ini bagi melengkapkan petikan ini dan menggunakan bahan yang terdapat di dalam muka surat 94 ini, iaitu gambar dan respons ataupun jawapan kepada soalan tersebut. Okey, jom kita mulakan dengan gambar yang pertama. Ayah, barang-barang ini untuk siapa? Barang-barang ini untuk mangsa kebakaran. Ini ayat tanya yang pertama. Dan ini adalah jawapan kepada ayat tanya tersebut. Okey, kita ulang yang pertama. Ayah, barang-barang ini untuk siapa? Barang-barang ini untuk mangsa kebakaran. Jadi anak ni bertanya kepada ayahnya tentang barang ini. Untuk siapakah barang-barang ini? Jadi ayah dia memberi respon di sini. Jadi tepatlah dan jelas. Kemudian, di manakah? Tempat kosong. Maknanya kita perlu bina ayat tanya. Tapi apakah bahan yang kita perlu rujuk? Di manakah? Apa yang kita nak tanya? Ingat, kalau di manakah maksudnya kita bertanyakan tentang lokasi ataupun tempat. Di manakah? Cuba kita lihat respons ayahnya. Kebakaran berlaku di kampung aman. Jadi lokasi dia di kampung aman. Itu merujuk kepada soalan di manakah tadi. Jadi kita kena lengkapkan di manakah, apakah perkara yang berlaku? Kebakaran, betul tak? Jadi kita bertanyakan di manakah kebakaran itu berlaku.
Di manakah kebakaran itu berlaku? Tanya si anak. Jadi ayah dia menjawab, kebakaran itu berlaku di kampung aman. Kita ulang ayat tanya yang telah kita bina. Di manakah kebakaran itu berlaku? Kebakaran itu berlaku di kampung aman. Okey, siap. Gambar yang pertama ataupun situasi yang pertama. Okey, kita lihat situasi yang kedua. Bilakah? Bilakah? Okey. Kalau ayatannya bermula dengan bila, maksudnya kita merujuk kepada masa ataupun waktu sesuatu perkara itu berlaku. Okey, bila. Jadi kita lihat respons ayahnya, kebakaran itu berlaku semalam. Berlaku pada hari semalam. Jadi soalannya, ayatannya yang kita boleh bina di sini adalah, bilakah kebakaran itu berlaku? Bilakah kebakaran itu berlaku? Jadi respons ayahnya, kebakaran itu berlaku semalam. Bila digunakan untuk bertanyakan tentang masa, waktu sesuatu kejadian itu berlaku. Okey, kita siap. Bahan yang kedua iaitu gambar yang kedua di sini dengan satu ayat tanya. Jadi kita telah bina dua ayat tanya. Okey. Yang ketiga, ayat tanya yang ketiga. Dia tak beri di sini. Maknanya kita kena bina sendiri ayat tanya tersebut. Tapi kita lihat respons ayahnya dahulu, supaya kita boleh membina ayat tanya yang sesuai dengan respons ini. Ayah akan pergi ke sana dengan Pak Cik Musa. Ayah akan pergi ke sana dengan Pak Cik Musa. Ayahnya memberitahu dengan siapa dia pergi ke kampung aman itu. Jadi apabila kita, mestilah anak ni bertanyakan siapa, betul tak? Bertanyakan tentang seseorang. Jadi dengan siapa bapa ayah dia pergi. Okey? Jadi soalan yang kita boleh bina di sini, ayat tanya yang boleh kita bina di sini adalah, siapakah yang akan bersama ayah pergi ke sana? Jadi anak dia bertanya, siapakah? Siapa? Jadi siapa ni digunakan untuk bertanyakan tentang orang ataupun seseorang. Jadi anak dia bertanya dengan siapa bapanya pergi ke kampung aman. Jadi ayat tanya yang kita bina di sini adalah, siapakah yang akan bersama ayah pergi ke sana? Okey, jelaskan? Jadi kita ulang semula petikan ini yang bertajuk bantu membantu. Okey, kita baca bersama-sama. Ayah, barang-barang ini untuk siapa? Barang-barang ini untuk mangsa kebakaran. Di manakah kebakaran itu berlaku? Kebakaran itu berlaku di kampung aman. Bilakah kebakaran itu berlaku? Kebakaran itu berlaku semalam. Siapakah yang akan bersama ayah pergi ke sana? Ayah akan ke sana dengan Pak Cik Musa. Jadi lengkap bahan yang telah ataupun ayat tanya yang telah kita bina bersama-sama. Jadi bagus, tanya semua. Bella Memory, tadi kita telah berbincang dan bersama-sama membina 3 contoh ayat tanya berdasarkan bahan yang terdapat di dalam buku teks. Cikgu harap anda semua telah faham dan tahu bagaimana untuk membina ayat tanya. Kali ini cikgu akan uji anda dengan beberapa latihan. Ada 2 sebenarnya. Cuba rujuk buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 1 jilid 2 di muka surat 21. Di situ anda boleh lihat aktiviti 5A, bina dan tulis ayat tanya. Jadi ini mudah saja. Di sini anda kena bina 5 ayat tanya untuk aktiviti 5A. Di sini tak ada gambar tetapi disediakan jawapan dekat bawah. Kali ini anda bukan menjawab, anda bina ayat tanya, anda buat soalan. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, yang pertama ni cikgu kongsi bersama dengan anda lah jawapan dia, senang saja. Okey, yang pertama, apakah? Kita lihat di sini anda kena buat ayat tanya, ada tanda soal dekat belakang ni. Ini adalah jawapannya. Jadi untuk membina ayat tanya, ia mestilah berkaitan dengan jawapan ataupun respons yang diberikan. Tak boleh keluar tajuk, betul tak? Kita lihat jawapan dia ataupun respons dia adalah sudut bacaan yang hendak kita sediakan. Jadi kita kena tanya apakah yang kita nak sediakan. Jadi soalannya adalah, ayat tanya yang perlu kita bina adalah, apakah yang perlu kita sediakan? Jadi tak perlu buat tanda soal ke belakang ni sebab dah ada dibuat di sini. Jadi cikgu ulang sekali lagi, soalan ataupun ayat tanya yang perlu kita bina adalah, apakah yang perlu kita sediakan?
sudut bacaan yang kita hendak sediakan. Salah. Kita ulang sekali lagi, sudut bacaan yang hendak kita sediakan. Bukan kita hendak, terbalik pula. Sudut bacaan yang hendak kita sediakan. Jadi itu adalah jawapan kepada ayat tanya yang telah kita bina. Untuk yang kedua, ketiga, keempat dan kelima, anda kena fikir dan bina ayat tanya sendiri. Ingat, mesti berkaitan dengan jawapan yang ada kat bawah ni. Kalau ini jawapan dia adalah sudut bacaan di penjuru kelas. Jadi soalannya, di manakah letaknya sudut bacaan? Jadi di manakah? Kita bertanyakan tentang lokasi ataupun tempat. Kita guna di manakah. Yang ketiga, keempat, kelima, bina ayat tanya. Ada 5 semuanya. Ingat, mesti berkaitan dengan jawapan yang ada di bawah ini. Okey, jelaskan? Okey, kita lanjut kepada aktiviti kita yang seterusnya, itu aktiviti 5A di muka surat 22. Aktiviti 5B, lengkapkan dialog dengan ayat tanya. Lengkapkan dialog dengan ayat tanya. Yang tadi kita bina ayat tanya dan ada jawapan dekat bawah. Kali ini kita kena lengkapkan dialog. Dialog ni maksud dia perbualan. Okey, perbualan di antara dua pihak di sini. Farhana baru pindah ke sekolah Devi. Dia berbual-bual dengan Devi. Ini dialog ataupun perbualan di antara Devi dan Farhana. Jadi kita kena bina ayat tanya. Di sini Farhana menjawab, nama saya Farhana binti Hasnan. Jadi macam mana kita nak bina ayat tanya? Jika Farhana di sini kita boleh lihat dia bagi tahu nama dia. Maknanya Devi bertanyakan nama. Betul tak? Jadi Devi sepatutnya tulis di sini, kita letakkan di sini Devi. Okey, dia tanya, siapakah nama awak? Nama saya Farhana binti Hasnan. Jadi senang saja, siapakah nama awak? Jadi jawapan Farhana, nama saya Farhana binti Hasnan. Mungkin mereka baru berkenalan. Jadi Devi bertanyakan nama. Jadi Farhana pun jawab dan beritahu namanya siapa. Kemudian Devi lagi bertanya lagi, saya tinggal di Kampung Permata. Jawapan Farhana. Jadi Devi tanya, di manakah awak tinggal Farhana? Senang saja kan? Di manakah awak tinggal Farhana? Ataupun awak tinggal di mana? Boleh letak di manakah di hadapan ataupun di manakah di belakang. Di manakah awak tinggal Farhana? Ataupun awak tinggal di mana? Boleh buat macam tu. Okey. Kemudian sambung soalan ataupun ayat tanya yang ketiga daripada Devi, rujuk jawapan Farhana, respons Farhana yang keempat dan kelima. Okey, kena lengkapkan ke-5 ayat tanya ini dalam aktiviti 5B. Jadi di sini anda kena buat 10 ayat tanya. Aktiviti 5A ada 5 ayat tanya, aktiviti 5B ada 5 ayat tanya. Okey, baiklah murid, kita telah mempelajari tentang ayat tanya. Cikgu harap anda semua telah faham apakah yang dimaksudkan dengan ayat tanya dan dapat membina ayat tanya dengan betul. Sampai di sini saja sesi PDPR kita untuk kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang untuk pelajaran yang seterusnya. Seperti biasa, jaga diri, patuhi SOP dan bye-bye.